Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pertama-tamanya Ustazah nak minta maaf tau, sebab lambat Ustazah sambung kisah Nabi Ibrahim part yang kedua. Sebelum tu, siapa yang masih belum subscribe tau adik-adik. Jangan lupa share pada kawan-kawan. Part 2, extend episode Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni adik-adik jatuhlah ke dalam api. Semua orang tahu. Allah bagi tahu pada api adik-adik, wahai api, selamatkan Nabi Ibrahim, sejukkan Nabi Ibrahim. Duduk dalam api macam duduk dalam aircon adik-adik, sejuk. Okey adik-adik, kita ambil Nabi Ibrahim besar sikit lagi. Nabi Ibrahim pun kahwinlah baginda dengan Siti Sarah. Bila kahwin dengan Siti Sarah adik-adik, Allah uji lagi Nabi Ibrahim adik-adik. Allah bagi tahu Siti Sarah ni mandul, tak boleh beranak. Sebab itulah Ustazah bagi tahu pada adik-adik, share video ni supaya kita boleh berfikir sekejap. Allah, Tuhan yang menciptakan kita semua, bagi tahu pada Nabi Ibrahim, isteri dia ni tak boleh mengandung. Sekarang mandul lah adik-adik. Walaupun Allah bagi tahu macam tu, Ustazah nak tanya adik-adik, last sekali Siti Sarah mengandung ke tak? Mengandung kan? Kita terus sampai pengajaran kat sini. Boleh tak adik-adik? Abang-abang, kakak-kakak, tengok Ustazah kejap. Kita ni 2 tahun tak ada anak, 7 tahun tak ada anak, ada yang 11 tahun tak ada anak. Tapi Nabi Ibrahim berpuluh tahun diuji tak ada anak. Tu pun Allah bagi tadi dia mandul, tak boleh beranak, tak boleh dapat anak. Tapi macam mana dapat anak juga? Sebab Allah nak beritahu kat kita, hang buat kerja hang, aku buat kerja aku. Kerja kita kat dunia ni adik-adik, kita usaha, kita doa, kita tawakal kepada Allah. Yang nak bagi anak tu semua kerja Allah. Janji kita dah usaha adik-adik. Okey, kita sambung lagi cerita Nabi Ibrahim. Itulah maksud dia adik-adik. Allah nak pesan pada kita yang kita ni sebagai hamba hanya perlu berdoa, usaha, tawakal. Bila kita dah buat semua tu, serah pada Allah. Sebab kerja yang bagi anak tu adalah Allah, bukan kita. Orang mandul boleh mengandung adik-adik. Hebat kan Allah? Allah uji Nabi Ibrahim, tak ada anak adik-adik. Siti Sarah pun bagilah Nabi Ibrahim kahwin seorang lagi. Nabi Ibrahim pun kahwinlah dengan Siti Hajar. Siti Hajar pun mengandung. Siti Sarah terasa adik-adik. Siti Sarah bagi tahu dekat Nabi Ibrahim, ni Ustazah buat dialog sama-sama kita nah. Masa tu Nabi Ismail ni dah ada dah adik-adik, baru lahir. Siti Sarah kata, abang boleh tak bawa Siti Hajar ni dengan Ismail ni jauh sikit daripada sini, sebab tak best lah. Yelah adik-adik, suami yang sama, tapi dengan Sarah tak mengandung, dengan Hajar mengandung. Terasalah Siti Sarah. Ujian lagi untuk Nabi Ibrahim adik-adik. Nabi Ibrahim tak tahu nak bawa Siti Hajar ke mana. Puas difikir, Allah pun suruhlah Nabi Ibrahim pergi ke mana adik-adik? Pergi ke mana? Pergi ke Mekah. Adik nak tahu, Nabi Ibrahim pergi ke Mekah berjalan kaki adik-adik, daripada Palestin sampai ke Mekah. Adik-adik, cuba cek berapa ribu kilometer adik-adik. Tapi Nabi Ibrahim ni sikit pun tak pernah mempersoalkan dekat Allah. Macam mana kita soal Allah pada hari ini? Kita kena uji sikit je pun. Soal dah pada Allah, ya Allah, apa semua ni ya Allah? Nabi Ibrahim tak buat macam tu pun. Kalau kita manusia biasa ni asyik mempersoalkan dekat Allah, yang layak persoalkan adalah Nabi Ibrahim, bukan kita. Patutnya Nabi Ibrahim tanya dekat Allah, ya Allah, beribu kilometer ni nak jalan kaki. Zaman ni mana ada Grab ya Allah? Jap lagi hampa ni carilah dalam kitab tu mana ada perkataan Grab. Ni Ustazah nak bagi tahu yang dekat pembaris-pembaris ni, buat keluar tak, cuci, polis dulu, lepas tu masuk balik, sampai tak boleh nak melawat langsung. Teruk sangat dah ni. Nabi Ibrahim pun berjalanlah bersama Siti Hajar dan Nabi Ismail sampai ke Mekah. Adik-adik, sampai-sampai saja Allah beritahu pada Nabi Ibrahim, Ibrahim, tinggal anak dan isteri kamu di sini. Tinggal anak pula tu adik-adik. Ujian tak untuk Nabi Ibrahim?
Ujian. Mana ada perumahan lagi pada zaman tu. Kaabah pun belum dibina lagi. Nabi Ibrahim tinggal anak dia dan isteri dia. Alamak, Ustazah lupalah nak bagi tahu, nak cerita ke adik-adik. Nabi Ibrahim dapat anak umur 90 tahun adik-adik. Ujian tak adik-adik? Ujian lagi. Yelah, dah tua baru dapat anak. Kita pergi masjid, kita tengok ada seorang makcik tu duk muntah-muntah. Wek, muntah. Kita pun tanya dekat dia, makcik, kenapa ni? Makcik mengandung, dek. Umur 60 mengandung ke? Lain macam makcik ni. Ibrahim malu tak adik-adik? Malulah adik-adik. Nabi Ibrahim dapat anak umur 90 tahun. Dah tua baru dapat anak. Ujian lagi kan adik-adik? Sian kat Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim merungut tak? Tak merungut. Tak macam kita. Okey, balik dekat Mekah tadi. Bila Nabi Ibrahim tinggal anak dan isteri dia, adik-adik, kita buat drama lah sikit. Siti Hajar pun bangun. Kejar Nabi Ibrahim. Sambil kata dekat Nabi Ibrahim, tinggal kami 2 orang dekat sini ni dengan makanan banyak ni je. Nabi Ibrahim tak cakap adik. Sebab Allah bagi perintah suruh pusing balik. Bila sampai di situ, patah balik. Nabi Ibrahim senyap. Adik-adik, yelah nak cakap apa? Sebab ni perintah Allah. Isteri dia tanya lagi, betul ke ni? Tinggal kami kat sini ni. Nabi Ibrahim tak cakap. Tapi kali ni Siti Hajar, isteri Nabi Ibrahim ni dah bijak dah. Siti Hajar kata apa? Adakah ini perintah Allah? Berhenti Nabi Ibrahim. Ya. Ni perintah Allah. Abang teruskan perjalanan. Jangan risau kami kat sini. Allah ada jaga kami. Sedangkan tempat tu kering kontang adik-adik. Tak ada apa-apa lagi. Bezakan dengan kita. Kalau kita jadi drama Melayu dah. Ni yang tinggal kami kat sini ni nak balik kat bini pertama lah tu. Nabi Ibrahim tak tinggal selama-lamanya adik-adik. Selang berapa tahun dipatah balik. Selang berapa tahun patah balik adik-adik. Jumpa anak berapa kali je. Ujian lagi adik-adik. Dah lah berapa kali jumpa anak adik-adik. Allah suruh sembelih pula Nabi Ismail. Kalau kita duduk di tempat Nabi Ibrahim, silap-silap ambil pisau yang nak sembelih tu, tunjuk kat Allah. Cukup kot ya Allah. Teruk sangat dah ni kena ni. Dah lah lambat dapat anak. Lepas tu nak kena sembelih pula. Tapi tak. Nabi Ibrahim buat tak? Nabi Ibrahim buat. Letak pisau dekat leher Ismail. Tarik tak makan. Tarik tak makan. Allah gantikan dengan kibah besar. Subhanallah. Adik-adik, cerita ni panjang lagi adik-adik. Kita tak boleh nak habiskan dalam masa singkat ni. Ustazah akan sambung lagi nanti. Kemudian Siti Sarah mengandung, keluar anak Nabi Ishak. Power cerita dia. Kan anak Nabi Ibrahim ada 2 orang. Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Dia pecah macam tu. Nabi Ismail turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Ishak pula, Nabi Yaakob, Nabi Yusuf. Era ni adik-adik, semua Nabi. Power adik-adik. Adik-adik, cari dalam sejarah. Mana ada turunan Nabi-Nabi yang direct Nabi? Mana ada. Nabi Muhammad pun dia terputus juga. Ayah dia bukan Nabi. Kalau adik-adik nak tahu, adik-adik stay dengan Ustazah. Subscribe, tekan butang loceng, share video ni untuk semua orang tahu kisah siapakah Nabi Ibrahim ni. Kita sambung nanti adik-adik part 3 Nabi Ibrahim. Kita nak habis dah. Jumpa lagi. Jangan lupa jaga solat. Allah jaga kita dunia akhirat. Assalamualaikum.